lagi kita hadir. Jadi iaitulah tak lain tak bukan kita nak memahami beberapa potong ayat daripada kalimah-kalimah yang Allah sendiri tuturkan. Yang kadang-kadang pertuturan itu adalah rakaman semata-mata, yang rakaman itu akan diulang semula di dalam ataupun di alam yang berbeza nanti, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kena faham sejadah. Kena faham surah As-Sajadah. Bermula kita faham daripada cara turun. Bermula kita faham ayat Mekah Madaniyah. Bermula kita faham kaedah-kaedah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah akhirnya Allah beri ancaman kepada orang-orang yang sombong, tuan-tuan yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham sejadah. Sebab apa? Sebab ini, tuan-tuan. Rupanya Allah nak ceritakan orang yang tak sedar diri. Duduk atas dunia tak sedar diri. Atas dunia hidup nak seronok, nak bantah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sehinggalah Allah siap-siap buat dialog dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran. Bahkan banyak, tuan-tuan, yang kata ulama, surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk ini adalah kunci kepada banyak dialog-dialog yang Allah buat. Maknanya apa? Dialog-dialog yang Allah cipta dalam surah As-Sajadah ini kunci untuk kita kembangkan, cari lagi dialog-dialog yang akan berlaku di dalam surah-surah lain, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala buat dialog dalam Al-Quran banyak. Paling tidak dia nak bagi kita rasa. Kita sebut dah benda tu. Tuan-tuan, kita sebut dah. Cuma kita belum lalui sahaja. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna. Aku nampak ya Allah, aku dengar dah ya Allah. Tuan-tuan, kita sebut dah atas dunia lagi. Nak bagi ada rasa real, Allah Subhanahu Wa Taala beri begitu. Malah banyak surah-surah lain yang bukan sekadar Allah duk cerita pasal nampak api neraka macam surah Sejadah je, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar nampak mahsyar, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Allah dah siap-siap buat cerita, tuan-tuan. Yang cerita itu seolah-olah kita yang bercakap untuk orang lain. Dalam surah apa, tuan-tuan? Dalam surah Al-Hajj. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Umat manusia, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allah buat satu dialog, Allah buat satu cerita yang seolah-olah kita duk cerita pada orang lain, yang kita ni macam dah nampak perihal tu, tuan-tuan. Dalam surah Al-Hajj. Apa kata Allah? Kau ingat tak nanti hari akhirat nanti kita akan tengok peristiwa-peristiwa yang ngeri sangat. Apa yang ngeri itu? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang ngeri, seolah-olah Allah nak cerita pada kita cerita pada orang lain. Kalaulah berlaku kiamat, tiap-tiap orang ibu yang menyusu itu, dia akan lupakan anak yang disusukan itu. Tiap-tiap perempuan yang mengandung, dia akan gugurkan anak dia. Bahkan menggugurkan anak, kata ulama, bukan gugur anak dia, tak. Dia gugurkan anak dia sebab dia nak lupakan. Dia nak hilang daripada tanggungjawab di ketika itu. Tuan yang dimuliakan Allah. Sampai keadaan ketika itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, engkau akan melihat seolah-olah manusia ketika itu semuanya mabuk. Padahal ketika itu tak ada seorang pun yang mabuk. Mereka itu tidak mabuk, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itu adalah sebuah azab bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada hari kiamat nanti, tuan-tuan, pada hari penghancuran dunia, tidak ada seorang umat Islam pun yang wujud lagi ketika itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah lagi cerita surah Hajj itu, berbantah-bantahlah mereka sebagainya, tuan-tuan. Tuan-tuan, nak derhaka kepada Allah, nak berbantah-bantah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam manusia buat di atas dunia, tuan-tuan. Tapi tak sedar bila sampai tempoh kematian, tuan-tuan, dia akan jadi macam ayat-ayat yang kita cerita dah sebelum ni. Bahkan memang mulut mereka duk ratib nanti, tuan-tuan. Ya Allah, farji'na na'mal salihah. Kan surah Sejadah tu kan. Tuan-tuan, sampai tahap nanti mereka punya mulut sendiri yang akan ratib benda yang sama. Kita dah sebut atas dunia dah, tuan-tuan. Farji'na na'mal salihan. Benda yang sama kita akan dengar, tuan-tuan. Beri aku seminit. Jadilah nak jadi baik, tuan-tuan. Seminit apanya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan,
Nabi, ulama, kawan-kawan kau, ayah kau, adik-adik, hati kita sendiri ni tuan-tuan, dah berdetak, dah berdetik tentang kebenaran neraka. Nabi duk cakap habis dah tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dapat daripada mana tuan-tuan? Dapat daripada Jibril alaihi salam. Jibril dapat daripada mana? Apa kata Jibril alaihi salam? Jibril dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Jibril alaihi salam? Ya belu ka'baihi, kata malaikat Jibril. Ketika mana api neraka sampai ke mata kaki, kata malaikat Jibril. Ketika mana api neraka itu cecah kepada hujung kaki. Yagli biha dima'uhu. Kata Nabi SAW ceritakan apa yang Jibril cerita alaihi salam. Mendidihlah otak-otak mereka itu di kepala mereka. Sampai sahaja mata kaki ke neraka, mendidih otak tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Innaha alaihim muqsadah. Tuan-tuan tak ingat ke surah itu tuan-tuan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang neraka. Innaha alaihim muqsadah. Ini yang Allah nak sampaikan ni tuan-tuan. Walau tara idzil mujrimun. Dah tengok neraka tuan-tuan. Tapi kita tak faham lagi neraka macam mana. Allah bagi kunci je dalam surah Sejadah. Maka Nabi terangkan satu persatu tentang neraka. Allah pun duk terang inna alaihim muqsadah. Tuan-tuan, api menyala kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah naik ke jantung tuan-tuan. Sampai naik ke tangkai jantung. Innaha alaihim muqsadah. Api itu menyala-nyala sampai ke tangkai jantungnya. Di atasnya pula ditutup, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup tak itu azabnya tuan-tuan? Tak cukup tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bakar sampai jantung. Pintu neraka tutup pula daripada atas tuan-tuan. Ditutup pula dengan ayat terakhir kata Allah Subhanahu Wa Taala. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orangnya itu kemudiannya diikat di tiang-tiang yang tinggi. Tuan-tuan, api menyala daripada bawah. Kemudian api itu, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, api menyala daripada bawah. Dalam keadaan ketika itu pintu neraka belum ditutup. Tapi tak boleh kita nak lari ke atas sebab tinggi sangat. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, api menyala ketika itu daripada bawah, akhirnya membakar sampai ke tangkai jantung tuan-tuan. Tertutup ketika itu pintu neraka. Boleh lagi tak tuan-tuan? Boleh lari lagi ketika itu duk kerana tahan sakit tuan-tuan yang dimulakan Allah. Ni yang Nabi cerita SAW. Berlari orang dek kerana nak tahan sakit. Tapi tak boleh lari. Tuan-tuan, api menyala daripada bawah, atas dah tertutup tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya orang-orang ketika itu tak boleh nak bergerak tuan-tuan. Sebab apa? Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Sebab diikat di tiang-tiang neraka kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimulakan Allah. Ini neraka tuan-tuan. Ini neraka. Hangus, terbakar, hancur. Tuan-tuan, semua tuan-tuan hangus, terbakar, hancur, semua ada pada diri kita tuan-tuan. Kullama nadwijat juluduhum. Cukup ke tuan-tuan azab begitu? Tak tuan-tuan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kullama nadwijat juluduhum. Ketika kulit mereka hangus, ketika kulit mereka hangit, hangus terbakar. Tuan-tuan, adakah dibiarkan Allah? Tidak. Adakah Allah biar tuan-tuan bila terbakar? Tak. Kullama nadijat juluduhum. Rentung, hangus, hitam kulit mereka. Kalau dah terbakar begitu pun tuan-tuan, badalna juludan ghairaha kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa tuan-tuan? Liyazuqul azab, supaya mereka itu merasakan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, oleh sebab itulah cerita ni datang supaya datang rasa takut. Siapa yang tak takut ketika mana cerita neraka diceritakan tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Ketika mana diceritakan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata ulama, maka wajib dia membacakan doa ketika mana habis khatam Al-Quran, ya Allah, ampunkan kami ketika kami dibacakan ayat azab, kami tak takut pada azab-Mu ya Allah. Ampunkan kami ketika membaca ayat syurga, maka kami tak pernah berharap untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya petik kata-kata Ustaz Somad, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Apa kata beliau? Biarkan mereka kata kita sombong. Tuan-tuan, kenapa tak nak borak, tak nak lepak dengan kawan-kawan dah? Waktu tuan-tuan yang berikan Allah Subhanahu Wa Taala, jawab dengan mereka, waktu aku habis banyak dah bual dengan kau. Ni tuan-tuan masanya. Bukan nak suruh sombong, dah. Berikan masa kita sikit pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan mereka duk cakap kat kita, kenapa lepas ikut kuliah pengajian ni kau jadi macam lupa dah kat kita orang ni. Tuan-tuan, waktuku dah terlalu banyak untuk kalian. Bila lagi aku nak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti akhirnya aku akan mati, kalian pun takkan ikut aku mati. Gitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kata Nabi SAW, utbi'u mayyitan thalathun. Yang ikut mayat tu cuma 3. Maluhu, hartanya itu akan ikut mengiring, tapi hanya sampai tempat parking kubur sahaja. Wa aqluhu, isterinya pun duk ikut mengiring, tapi hanya sampai ke kubur tuan-tuan. Itu pun perempuan tak dianjurkan hantar jenazah sampai ke tempat pemakaman. Mereka di rumah, setelah itu mereka akan menangis. Habis iddahnya kemungkinan mereka boleh bernikah. Nikah baru tuan-tuan. Yang ada cuma Allah yang kita hadap, yang akan kita menggigil, yang akan kita meratap. Mohon belas kasih selepas dari itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Sujudlah sampai tenggelam kepala ke tanah sekalipun ketika itu tuan-tuan. Waktu itu takkan dikembalikan Allah ke dunia. Sebab hanya orang yang soleh sahajalah yang akan bertenang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Orang-orang, tuan-tuan yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kalau mereka mati, ditanya kepada mereka balik ke dunia, nak balik ke dunia ke? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, laula akhartani. Allah cerita habis dah tuan-tuan semuanya. Kuncinya pada surah Sajadah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Tuan-tuan mereka jawab apa? Bagi aku tolong, bagi aku sekejap je, sedetik saja. Fa asaddaqa, aku nak buat baik, wa aku minas solihin. Aku nak jadi orang soleh. Sama macam surah Sejadah ni tuan-tuan yang kita baca. Yang Nabi duk anjur baca hari-hari. Allah sekadar nak bagi tahu, kalau korang tahu ke depan ni nanti, yang korang baca sambil baca lakon-lakon tengah cakap ni tuan-tuan, kita berlakon sambil bercakap dalam surah Sejadah ni tuan-tuan. Dah beri peluang 80 tahun atas dunia, akhirnya nak minta belah kasih. Jalanlah dengan kepala sekalipun ketika itu tuan-tuan. Makhluk yang bernama hina ini, kehinaan ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akan duk sentiasa lekat. Duk lekatlah mereka ini dengan depa, dengan diorang ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sambung tuan-tuan. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Allah kata apa? Kalaulah kami nak beri hidayah pada seseorang, dia akan jadi elok, kata Allah. Manusia kalau Allah pilih dia diberi hidayah, dia akan jadi elok. Masalahnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang Allah beri petunjuk tu dah habis. Semua. Hatta kita sebut dah sebelum ni, Fir'aun sebelum ini pun mengaku Tuhan lagi. Inna rabbakumul a'la, kata Fir'aun. Tuan-tuan, aku inilah Tuhan yang paling tinggi. Kau nak apa? Fir'aun tuan-tuan. Apa Allah buat tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Lepas je Fir'aun cakap gitu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, kau pergi jumpa sekejap Fir'aun tu. Dia tergelincir sikit tu. Dia tersesat sikit. Tuan-tuan, hidayah Allah beri pada semua dah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah banyak kali ustaz-ustaz duk pesan tuan-tuan, silakan bagi orang yang tak percaya mati itu menyakitkan. Kau kata mati itu cuma macam tidur panjang. Kau duk kata neraka tu cuma ilusi. Kau yang berkata nak cari kawan nanti dalam neraka. Tuan-tuan, ada orang cakap nak cari kawan dalam neraka sebab dia rasa orang ejek dia masuk neraka. Kau yang berkata bahawa agama itu fata morgana, silakan.
Nanti sesudah mati, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kau sedar sebelah kananmu nanti ada Fir'aun, sebelah kananmu nanti ada Namrus, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sebelah kirimu neraka Jahannam yang ada padanya tali 70,000 utas, yang ditarik setiap tali itu, setiap utas itu 70,000 malaikat. Limanil malikil yaum, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa raja hari ini, kata Allah. Siapa yang sombong sangat sebelum ni? Siapa yang duk angkuh sangat hari ni? Siapa raja kau hari ni? Tuan-tuan, barulah kita duk sedar, na'udzubillahi min zalik, barulah sedar dialog dalam Al-Quran itu, ketika itulah diri sendiri yang duk ucap, tuan-tuan. Rabbana absarna, kami nampak dah azab. Kami telinga kami dah dengar dah azab. Kami yakin ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah ketika itu tak ada guna penyesalan. Yang nak percaya silakan, yang tak nak percaya silakan. Walakin haqqal qawlu minni, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa, hidayah dah jalan dah takut dah, tapi tak nak ikut. Aku dulu janji dah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku takkan mungkir janji. Apa dia janji Tuhan, tuan-tuan yang berikan Allah Subhanahu Wa Taala? Walakin haqqal qawlu minni. Allah bagi dah hidayah, tuan-tuan yang berikan Allah, tapi Allah tetap tak boleh mungkir janji dia. Apa dia? Kata Allah dalam surah As-Sajdah, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku janji apa dulu? Aku janji yang neraka ini aku akan penuhi dengan orang-orang yang jahat, daripada bentuk jin yang jahat dan juga daripada orang manusia yang jahat di hari akhirat esok. Maknanya apa? Neraka siap dah, syurga siap dah. Kau pilih sendiri selok belok mana yang kau nak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lau syaa rabbuk la amanna kulluhum ajma'in, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap juga Allah cakap apa? Kalaulah aku nak bagi semua orang atas muka bumi ni beriman, aku boleh buat habis dah semua. Tapi sebab aku dah janji dalam surah Sejadah yang hari-hari korang baca. Begitu tuan-tuan, seolah-olah gitu. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Neraka cipta dah, maka neraka tu mesti aku penuhkan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Beri hidayah habis dah. Tapi ada orang juga bantah, akhirnya Allah terpaksa penuhkan juga disebabkan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita bukan setakat wajib jauh maksiat. Kita bukan setakat wajib mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita wajib untuk usaha jauhkan diri daripada neraka, dekat dengan syurga. Walaupun terkadang ijtihad, kita punya pilihan kita tu salah, dek kerana kita tak tahu ketika itu, tuan-tuan, tetap juga ketika itu sifat berhati-hati perlu ada, sebab wajib kita jauh daripada neraka, dekat dengan syurga. Itu, tuan-tuan, tujuan utama hidup kita. Allah cukup berhati-hati masukkan orang ke neraka. Takkan kita tak boleh nak berhati-hati, nak mengeluarkan sesuatu kenyataan, nak berijtihad, nak memilih sesuatu, tuan-tuan. Sampai tahap berhati-hatinya Allah. Orang yang terakhir masuk syurga pun Allah boleh rasa suka. Tuan-tuan, orang tu dah masuk neraka dah, masuk syurga, Allah suka, gembira sampai beri 3 kerajaan ketika mana di syurga nanti. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita nak dustakan, tuan-tuan? Allah punya berhati-hati, tuan-tuan, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tahap, pernah kan kita dengar kan, khazanatun nar, kata Nabi SAW, seorang pegawai neraka, malaikat yang jaga neraka, masa masuk dalam neraka, tuan-tuan, bila nama dipanggil, diletakkan dalam neraka, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata penjaga neraka? Apa yang pegawai neraka tu duk cakap, tuan-tuan? Dia bukan DJ 41, DJ 45, tak ada dah, tuan-tuan. Penjaga pegawai ni dia dah tak kira dah, tuan-tuan. Penjaga neraka akan sebut, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Dalam surah Sejadah cerita habis dah. Sambungan ayat tadi, tuan-tuan. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Bukan setakat masuk neraka, tuan-tuan. Ni malaikat duk cekak ubun-ubun ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi cerita habis dah, sallallahu alaihi wasallam. Malaikat khazanatun nar ini, bila dia seru orang yang masuk neraka, dia bukan duk kata, mehlah kau terjun dalam neraka. Tak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia cekak rambut orang, dia humban ke dalam neraka. Neraka ni tempat semua kita benci. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, neraka ni tempat yang kita benci dulu kat dunia semua sekali. Kat situlah dia buat. Dulu ni tuan-tuan, cekak ubun-ubun ni tuan-tuan. Siapa pun marah tuan-tuan. Semua orang marah. Kita tengok orang kena pun marah. Kan? Kalau tentera Amerika tu buat dekat tahanan Iraq, duk cekak ubun-ubun perempuan tuan-tuan. Marah sangat. Tapi malaikat buat lebih kasar daripada itu. Apa yang kita benci, itu kat neraka ada. Tuan-tuan, cekak ubun-ubun kata Nabi SAW. Hawin, campak dia masuk neraka. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Kata malaikat ketika itu, ambil kau. Benda yang kau buat lupa dulu, kata malaikat. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum. Benda yang dulu kau buat lupa dulu, hari ni kau rasa terus. Kat dunia dulu kau sombong macam tak ada hari esok. Soalan lagi tu sebenarnya malaikat cakap. Dunia dulu kau sombong macam tak ada hari esok. Sombong macam tak ada hari akhirat. Sombong macam kau ni pencipta dunia. Gitu tuan-tuan malaikat. Kau buat lupa dulu apa yang akan apa yang mahsyar tu akan ada. Kau dulu buat lupa ada timbangan. Yang kau rasa timbangan tu macam dongeng. Atas dunia kau rasa tak logik. Jambatan akan ada jambatan atas api. Lupa semuanya. Maka hari ni Allah Subhanahu Wa Taala lupakan korang semua. Dah kata malaikat, tuan-tuan sombong. Kau ni orang yang sombong, Allah lupakan korang. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Inna nasinakum. Sesungguhnya Allah lupakan korang. Allah lupa dah kat korang ni semua. Menyebabkan Allah tinggalkan kamu dalam azab. Sebab kamu lupa nak beriman dengan Allah. Dan lupa nak beriman dengan Ar-Rasul. Dengan Rasul-Rasul yang lain. Tuan-tuan dan berikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allah duk cakap dalam surah As-Sajadah. Hari-hari kita baca. Takkan tak boleh ingat lagi tuan-tuan. Wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah kau ni. Itulah kau rasa nak sangat. Seolah lagi tu bahasanya tuan-tuan. Dulu puas dah nak selamatkan tapi kau tak nak. Padan dengan apa yang kau buat dulu. Bima kuntum ta'malun. Apa kau buat dulu nak ambil padan muka. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha. Akhirnya Allah sambung. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan kita tersungkur tuan-tuan. Yang ini kita kena remind balik ayat daripada awal sampai ayat yang terakhir yang kita baca wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun tadi tuan-tuan. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sungguh kata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman ini dunia ke akhirat ke dia akan tunduk habis. Sama ada tunduknya itu tunduknya sebab sujud ataupun tunduknya itu adalah tunduk hatinya, iaitulah tak sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar je ayat Al-Quran, hati dia tunduk habis. Tengah panas, marah macam mana pun, dengar Al-Quran, turun temperature dia tuan-tuan. Ini tanda iman dan ini tanda-tanda orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Tuan-tuan, kita cerita dah dulu kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pernah Uyainah ni nak jumpa Ar-Rasul dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nak jumpa tak dapat. Nak jumpa tak dapat. Lah susah sangat nak jumpa dengan Sayyidina Umar. Dia jumpa dengan anak saudara dia. Uyainah ni dia jumpa dengan anak saudara dia sendiri sebab anak saudara dia ni orang kanan Sayyidina Umar. Tolong jap bawa aku nak jumpa Sayyidina Umar. Gitulah kan dia cakap dengan saudara mara begitu tuan-tuan. Bawalah pergi jumpa Sayyidina Umar. Anak saudara dia ni. Sampai dia depan Sayyidina Umar tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Ibnul Khattab kata Uyainah. Dia tak panggil dah ya Amirul Mukminin dah. Tak panggil dah tuan-tuan. Dia panggil hey anak Khattab. Anak Khattab gitulah kan. Masa tu tuan-tuan, Umar radhiyallahu anhu dah jadi khalifah dia. Orang dah panggil dia Amirul Mukminin dah tuan-tuan. Wallahi la tu'tinal jazal. Kata Uyainah. Woi Umar, kau tu lama dah jadi pemimpin. Tapi kau tak pernah langsung bagi kesenangan kat kami. Ni Uyainah tuan-tuan, dia nak jumpa sangat. Sebab dia nak maki Sayyidina Umar je sebenarnya. Wala tahkumu bil adl, dia sambung tuan-tuan. Dahlah kau ni tak pernah bagi senang kat kami.
Bahkan kau ni pun tak pernah adil dengan kami. Tuan-tuan, Umar marah sangat ketika itu. Ketika itu Islam dah menguasai 2/3 dunia. Dengan ketika itu Uyainah datang berdepan dengan orang ramai dan menjerit. Kata Saidina Umar begitu, tuan-tuan. Marah Saidina Umar. Hatta hamma Allahumma salli ala Muhammad. Ayukin Habib, riwayat kisah tersebut. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, marah sangat Saidina Umar ketika itu. Maka anak saudara Uyainah tadi, tuan-tuan, dia tengok Saidina Umar marah, apa dia kata, tuan-tuan? Ya Amiral Mukminin. Dia rasa bersalah, tuan-tuan. Dia yang recommend bawa datang. Dia yang bawa datang Uyainah tu kat Saidina Umar. Sekali pergi datang maki, tuan-tuan. Ya Amiral Mukminin, kata anak saudara Uyainah. Inna Allah Ta'ala qala li nabiyyihi khudhil afwa wa'mur wa Allahumma salli ala Muhammad wa'mur bil urfi wa arid 'anil jahilin. Tuan-tuan yang berkenan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya Uyainah, anak saudara Uyainah ni, tuan-tuan, dia lontarkan ayat Al-Quran sahaja. Ayat Quran yang diberi pada Saidina Umar. Surah Al-A'raf ayat 199. Kalau marah baca ayat ni pun boleh. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Amirul Mukminin, Umar, wahai Amirul Mukminin, ingat tak dulu pernah Allah bagi ayat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata anak saudara Uyainah kepada Saidina Umar. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Berilah kemaafan kat orang. Suruhlah buat pada ma'ruf. Jangan pedulilah dengan orang jahil. Itu apa yang Allah turunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mudahnya apa? Kalau kau balas gaduh balik, kau bagi dia maki Allahumma salli Muhammad. Kalau kau balas balik, dia akan jadi panjang. Kau bagi dia maki habis-habis cakap seorang-seorang dan kau tak balas, akhirnya dia takkan ada modal nak cakap apa dah. Diam dia nanti. Melainkan kena fitnah, jangan duk diam. Seolah-olah begitulah bahasanya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna hadza minal jahilin, kata anak saudara Uyainah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Dia ni dulu orang jahil. Tak payah layan dah. Tak guna. Dia ni dulu tak guna. Orang kaki jenis tak guna dia dulu, tuan-tuan. Dia seolah-olah kata gitulah. Jangan ambil peduli dah dengan dia. Wallahi ma hajazaha Umar hina talaha alaik wa kana waqafan inda kitabillah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Dengar je macam tu, serta merta, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, temperature dia turun habis. Hilang kemarahan Saidina Umar ketika itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah marah, turun satu ayat Quran je, buat dia terpotong kemarahannya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kalau kita pemarah, Saidina Umar lebih garang daripada kita. Tapi fakana waqafan alaihi. Umar adalah orang yang paling dapat kontrol marah dia, diri dia, bila dia dengar ayat Al-Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ini orang beriman bila dia peringat tentang ayat Al-Quran. Panjang kita baca, tuan-tuan. Ayat 1 sampailah sehingga ayat yang kita dah capai ini. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cerita pasal kiamat, cerita pasal akhirat, cerita pasal neraka. Nescaya tersungkurlah, kata ulama, ni orang beriman ni, bila baca surah sejadah ni, habis dia baca, dia ingat balik tentang neraka ni semua, tuan-tuan, nescaya tersungkurlah dia, menangislah dia, sujudlah dia, tersedak hatinya, turun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yu'minu bi ayatina alladhi na idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim. Nescaya dia akan turun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan tasbih subhanallah wa bihamdihi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan tasbih puji Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan subhanallah wa bihamdi wa hum la yastakbirun. Kemudian sujudlah kita semua ketika mana hari Jumaat, tuan-tuan. Sesungkur itu tanda tunduk kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda percaya kita kepada Allah dengan kisah-kisah yang Allah sampaikan, tuan-tuan. Tak sombong
buka habis dah hati kita, kita kaji habis dah betul apa yang Allah cakap, tak sombong orang macam ni tuan-tuan, maka bertambahlah dia senang nak buat baik nanti kerana dia ingat tentang hari akhirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan ceritakan pada sambungan ayat seterusnya insya-Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Nanti kita akan sambung ayat yang seterusnya itu tuan-tuan. Maka ingatlah, sungkurkan badan kita dengan apa yang Allah dah sampaikan, kekuasaan Allah dan hari akhirat, itu yang menyebabkan kita tersungkur. Moga-moga sungkurnya kita itu membawa kerendahan hati, membawa tangisan hati, yang tangisan hati itu akan membawa kepada tangisan sejati, iaitulah tangisan yang mengeluarkan air mata kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah tangisan itu akan memadamkan api neraka, iaitulah tidak akan memasukkan tubuh kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serahkan semula kepada pihak asbab. Terima kasih. Baik Ustaz, sama-sama. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Muhammad Nazim atas kesudian berkongsi ilmu tadabbur surah As-Sajdah ini melalui ayat 14 itu tadi. Dan ya, sebagai orang Islam ni kita diperintahkan untuk mentaati dan menjalankan perintah Allah SWT serta menjauhi larangan-larangannya agar tidak ditimpa azab dari Allah SWT, sebagaimana azab neraka Jahannam itu tidak putus-putus dan berterusan bagi orang kafir. Sebaliknya untuk orang yang beriman yang melakukan dosa akan diazab ada tempohnya yang tertentu. Dan itulah antara perbandingan keadaan orang mukmin dengan orang kafir pada hari kiamat nanti. Dan terdapat banyak lagi pengajaran surah As-Sajdah ini yang kita boleh terapkan dalam kehidupan ini bagi mengambil iktibar dan pengajaran darinya. Semoga kita mendapat manfaat bersama-sama dan istiqamah dalam tadabbur ayat suci Al-Quran ini. Dan selepas ini jangan lupa bagi yang berkelapangan, kita ada lagi kelas vokal di bawah bimbingan Cikgu Siti Hajar pada jam 9.30 malam nanti. Dan Ustaz, saya serahkan kembali pada Ustaz untuk tutup dulu, akhiri dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih Sama-sama. banyak masa, insya-Allah. Moga Allah jauhkan kita api neraka dan jangan lupa doa yang utama adalah qina azabannar, jauhkan kami daripada azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis wa suratul asri. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Sama. Ya. Ya. Ya Ustaz, silakan. Okey. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih.